Hai, selamat petang. Apa kabar? Sekali lagi kita live di Facebook group Niaga Plus January 2020. Nama saya Brangan, pengasas Niagawan. So hari ini adalah onboarding class kita yang kedua. Ya, berapa ramai di antara anda hadir atau telah tonton ya our onboarding class yang pertama minggu lepas? Okay, sila komen dekat bawah supaya saya beritahu siapa sebenarnya betul-betul menonton, dan yang penting ya, bukan setakat menonton saja tapi anda tak buat apa-apa ya. Yang penting anda perlulah apply apa yang saya ajar kepada anda untuk kemaskan akaun anda supaya bisnes anda lebih terurus ya, dan nanti profit anda, sales anda akan lebih lagi meningkat. So, berapa ramai dah start buat sesuatu untuk akaun anda? Boleh tak komen dekat bawah? Okay, mari kita lihat. Okay, siapa yang dah ada dekat sini? Okay, Wano Emilia is watching. Okay, so anda bolehlah komen anda dari mana, anda bisnes apa, anda baru saja daftar Niagawan sistem dengan kami, and so on. Okay, Azizul kata tak sempat lagi nak tengok. Ya, setiap onboarding class ini kita akan remain dalam grup ini sebab kita nak support anda lebih. So kalau anda miss, anda kena tengok balik. Just spend like, I think last week I cakap sejam lebih, sejam 50 minit macam tu, agak panjang, tapi anda freekan masa anda kena tengok daripada awal sampai habis dan buatkan nota apa sebagainya seperti mana yang saya pesan anda. Alright, kita ada Amiza Amran, kita ada Cik Mat, kita ada Hanani, kita ada Wani Syazwani, kita ada juga Amiza Amran cakap belum mula lagi, baru start saja daftar Jumaat lepas. Very good, very good. Welcome on board. Ini adalah onboarding class yang kita buat untuk support semua user Niagawan yang daftar software kami supaya kami boleh guide anda daripada step by step macam mana anda boleh gunakan sistem kami, dan juga saya akan explain kepada anda benda-benda penting, ilmu-ilmu penting yang anda perlu ya buat untuk jadikan akaun anda lebih kemas, lebih teratur, dan lepas tu anda akan dapat profit yang lebih tinggi. Ini semua yang mau kan? Okay, so biar saya tengok lagi dekat sini siapa menonton kita dengan kita. Alright, okay, so, kita ada Vanessa Jane ya, Sheila Rose ya. Anda stay sampai habis ya, sebab I tahu anda boleh tonton balik nanti, tapi perasaannya tak best sebab anda tak real life dengan saya. Sekarang anda tengok on the spot yang I tengah live ni, anda komen apa-apa ya, I boleh jawab anda terus. Sekarang anda tengok yang real life atau was live pun tak best sebab I cannot komen atau bagi jawapan kepada anda. Atau kalau anda nak saya ajar ikut bisnes anda stay online ya, supaya anda boleh bagi tahu anda bisnes apa and all that. Dan kita akan buat kelas hari ini secara praktikal. Ya, I tak ada slide sebab I akan hanya tulis, lukis untuk buat kelas secara praktikal, dan anda juga boleh gunakan ilmu yang saya ajar hari ini untuk apply secara praktikal. So, tanpa buang masa lagi, ini yang saya nak you buat sekarang. Anda perlu sediakan kertas dan juga pen. Bukan kertas yang kecil-kecil, buku 555. Anda ambillah sebaiknya kertas A4 yang putih, yang blank, bukan buku kerja sekolah anak anda ya. Guna A4 yang putih, sediakan sekarang secepat mungkin. Okey, sebab saya nakkan anda terus nanti apa yang saya buat, saya nakkan anda terus buat ikut apa yang saya ajar. Boleh? Berapa ramai dah sedia? Okay, Amiza kata dah tidak mahir dalam reka. Memanglah ya. Tak, mahir ni kita belajar dan akan start mahir. Dan juga pastikan anda ada kalkulator juga ya.
Cari-carilah kalkulator dekat mana-mana atau phone lain. Jangan guna phone anda yang anda tonton live sekarang untuk dijadikan kalkulator, kerana anda akan off pula switch ke kalkulator untuk buat kiraan. Sebab kita akan kirakan magic number anda dengan gunakan kalkulator. Dan mungkin anda telah belajar magic number di kelas yang lain-lain, ya. Mungkin anda telah attend MMM oleh Dr. Azizan Osman, anda belajar magic number. Tapi kalau anda nak apply terus dalam bisnes anda dengan cara accounting tu macam mana, ini I further lagi explain lebih detail untuk anda supaya anda boleh terus buat untuk bisnes anda untuk tahun ini. So berapa ramai dah sedia? Bagi banyak-banyak love, bagi banyak-banyak like, boleh? Okay. So ya, untuk anda yang tonton, sekali lagi untuk anda yang termiss ya kelas kita minggu lepas, anda tonton balik dan sebaiknya anda start sediakan your punya account, buat macam voucher ni seperti mana yang saya ajar anda minggu lepas. So kalau sebaiknya you tengok account ni start jadi kemas lah untuk anda tahun ini. Tapi ramai dia rasa account ni adalah untuk simpan file ni. Sebenarnya tidak, kerana hari ini saya akan ajar anda bagaimana anda boleh hit sales target yang anda nak untuk 2020 dan macam mana anda boleh develop strategies dan sebagainya. Alright, kalau anda sudah ready dan excited, ya, bagi banyak love dan banyak like sekali lagi. Boleh saya mula? Alright, okay, biar kita tengok screen. Okay, so 4 benda ni yang saya akan go through dengan anda. Nombor 1 adalah set your 2020 target, sales target. Alright, nombor 2, lepas tu set target, kita akan drill down untuk tengok magic number anda. Lepas tu kita akan develop strategies. Saya akan bersama-sama dengan anda buat assignment ini, ya, develop strategies. Macam mana anda boleh mencapai magic number anda supaya anda boleh hit your 2020 punya target. Inilah yang kadang-kadang orang termiss. Nak set target tu, tahun ni I nak buat 5 juta, nak buat 10 juta, tu cakap je senang. Tapi macam mana develop strategies tu orang tak tahu. Betul? Dan lepas you tahu strategies, macam mana pula you nak put your strategies into action. Ini lagi orang tak tahu. Dia tahu lah, I nak increase marketing, I nak buat Facebook ads, I nak gaji lebih staff, ya, I nak buat lah business macam-macam lagi, expand, diversify. Tapi sebenarnya at the end semua tu you tak measure cost anda tak measure sales anda dan tepat, strategies anda tak akan jadi. At the end tahun 2021 anda akan lagi stress. Okay, dan bila anda tengok balik onboarding class kedua ni, anda akan rasa, oh, inilah yang saya pesan anda dan anda tak buat dan betul, kerana anda tak pay attention dalam kelas. So ingat, anda tonton kelas ni sampai habis tanpa gangguan. Okay, kunci pintu kereta anda, kunci pintu anda, bilik anda, jangan bagi siapa-siapa ganggu anda. Boleh? Okay, so mari kita lihat full screen please. Okay, so sebelum anda nak set 2020, yang penting anda kena jelas tahun lepas 2019 sales anda hit berapa, ya, supaya anda boleh daripada keadaan yang anda telah lakukan, apa yang anda telah buat tahun lepas, ya, anda boleh menggandakan, buat dengan lebih baik lagi untuk tahun ini, untuk capai sales anda yang lebih bagus tahun ini. Berapa ramai nak capai sales yang lebih bagus? Sila komen dekat bawah. Okay, so you tengok 2019 ini, ya, I nak anda tulis terus. Sebab itu I kata you perlu kertas putih, ya. Anda tulis berapa sales anda capai untuk 2019. Contoh, anda buat 1 juta. Anda just buat 1 juta. Kalau ada yang buat 800,000, ada yang buat 200,000, still okay. Doesn't matter. Jangan rasa I belum buat 1 juta lagi, so you rasa rendah diri. It's okay. Siapa-siapa start dari number yang kecil. Macam kita pun sama. First year, I think 2016, sebab kita start August,
August sampai December kita hanya buat like 80,000 je. First year kita start berniaga. Second year kita capai 2017 kita buat kalau tak silap 433,000, ya, dan and so on lah. Alright, so semua bisnes dia memang berkembang daripada satu level ke satu level yang lain. Anda jangan risau kalau sales anda tahun lepas 200,000, it's okay. Cuma sekarang sebab itu anda hadir kelas ini untuk belajar macam mana anda nak naikkan sales anda daripada 200,000 ke 1 juta tahun ini, ya. Okay, so biar saya buat ya 1 juta sebagai amount yang orang senang faham, boleh? Okay, so next year berapa ramai nak I think ramai akan rasa malu nak komen lah berapa you buat tahun lepas. Kalau you nak komen, you say 2019 you buat berapa, you just komen saja, jangan rasa malu kerana semua orang ni belajar. Alright, so kalau anda buat 1 juta, anda buat komen 2019 1 juta. Kalau you komen, I boleh terus ambil jawapan anda untuk relate dalam kelas ini, senang. Okay, dan anda terus dapatlah tips daripada saya, ya. Okay, alright, so last year, let's say like you make 1 mil. Alright, sekarang tahun ini anda nak berapa? Kalau secara logik, ya, biasanya kita nak secara achievable punya target lah. Biasanya kalau ikutkan mentor Dr. Azizan, ya, mentor saya, kalau you kenal dia, walaupun you skeptical dengan dia, tapi dia lah memang mentor saya. You skeptical atau boleh buat apa, ya, dia mentor saya. So apa yang dia ajar saya ajar anda. Ya, so untuk anda yang skeptical tu, nanti you dengar lah apa yang I ajar tu, then you akan rasa okay. Okay, sebab I kena bagi kredit ini kepada dia. Biasanya let's say lah, last year kita make 1 juta, this year dia akan harapkan, dia akan setkan target untuk kita. So dia akan set around like 3 juta, 3 kali ganda daripada apa yang you buat tahun lepas, atau 5 kali ganda, ya. So you set lah around 3 to 5 times. Tapi kalau macam bisnes anda memang potensi naik 10 kali ganda dan anda confident gila betul anda boleh hit 10 kali ganda, then it's okay you set 10 kali ganda. Alright, so boleh tak anda komen, ya, berapa yang anda set untuk 2020? Okay, so kalau saya just set 3 juta dekat sini, so I nak you tulis, lukis macam saya, ya. Boleh tak you lukis macam saya di mana? Okay, you kena lukis target anda dekat ini di atas, nampak tak? Lepas tu anda kena lukis garis ini you tengok macam mana I lukis macam ni. Lepas tu then I akan macam lah buat satu arrow supaya anda lebih jelas macam mana anda nak achieve ini nanti. Faham tak apa yang saya nak you buat? Then letaklah target anda di belakang-belakang. 3 juta ni letaklah di belakang lah arrow ni, supaya anda dalam otak anda telah siap set tahun ini you punya mindset sudah siap dah. Anda daripada 1 juta, so kita baru start January saja, so anda masih lagi ada masa, ya. Tapi kalau you fikir macam tu, kadang-kadang you tak aware pun kita telah habis 13 hari dah, ya, including hari ini. So anda tinggal lagi 352 hari, 53 hari lagi. Makin you tertinggal, makin kurangnya bilangan hari yang you boleh usahakan untuk capai target anda. I ulang, makin anda tertinggal, makin kurang harinya yang anda ada lagi untuk capai target anda. Understand what I mean? Sebab itu kita kena set benda ni awal-awal supaya you clear. Ya, kenapa I suruh semua attend ini, jangan miss. Sebab I nak bagi you belajar seawal yang boleh, supaya you tahu apa untuk buat dan apa untuk buat untuk selebih ini tahun ini, dan anda sempat lagi kerja sales target anda. Faham tak apa yang saya maksudkan? Ya, okay. Alright, so you dah set kan
this target yang I tunjukkan adalah target tahunan, sales tahunan, jumlah sales tahunan, ya, 3 juta ni jumlah. Okay, so seterusnya saya nak you buat macam ni. Buat ikut saya. You dah garis kan? Okay. Ada tak dengar ni? Siapa lagi ada dengar? Atau ada buat tak kertas apa seperti mana yang saya suruh? Ya. Okay. So saya nak you buat macam ni. So ini garis dia 3 juta di belakang. I nak you potong half. Potong half ini maksud dia 6 months, 6 months. Half year yang pertama, half year yang kedua. Okay. Then you tahu yang ni you kena capai sebenarnya 1.5. Kerana kita kena develop into more details. Berapa yang kita kena capai daripada masa ke semasa supaya kita boleh pastikan kita on track ke tak. Ramai dia tak buat macam ni. Dia dah start set 3 juta. 3 juta cakap shop sendiri saja, tapi dia tak tahu macam mana nak measure untuk pastikan bisnesnya on track. Okay. Alright. Lepas tu you potong lagi jadi quarterly. Quarterly maksudnya 3 bulan. Setiap 3 bulan. So we have, I suka buat macam ni, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay. Lepas tu I buat laju sikit lah. So setiap quarter you just bahagi sama je. Just abaikan musim. I tahu akan ada orang cakap ada musim raya, sales akan tinggi kan, and all that. Just abaikan musim. Kita just bagi sama. Okay. So lepas tu you tahu Q1, Q2, Q3, Q4 adalah 750 setiap quarter. Lepas tu you bahagi lagi 3 bulan. Ya. So you akan ada 3 bulan, January, February, March. Berapa? Each month you kena capai 250. Ini April, ini May, ini June, July, August, September, Oktober, November, December. Setiap bulan ini sama, 250k. Dah buat? Okay. Ada orang saja yang baru masuk, ya, anda boleh continue tonton ini, doesn't matter, ya. Anda just follow sebab benda ni senang faham. Dan lepas kelas ini, anda nanti tonton balik apa yang I mention awal-awal tadi. Topik hari ini adalah kita nak set our target untuk 2020 daripada berapa juta ke berapa juta. Kalau you puluh ribu, then ke lah ratus ribu nanti, ya. Lepas tu kita akan develop strategies, magic number strategies, dan put everything into action plan supaya anda boleh keep track of your results. Apa yang anda usahakan selama tahun ini, 2020 ini, anda on track untuk capai your sales target impian yang you nak. Ini adalah tujuan objektif kelas kita. So jangan miss kelas ini, jangan quit. Okay. So anda dah jelas, ya, setiap bulan sebenarnya anda kena buat 250,000. Okay, mari kita lihat lagi dekat bawah. Full screen please. Okay. So dengan memahami apa yang saya buat atas tadi, ini kan, ya, anda boleh buat macam ni. Just lukis macam saya, tulis macam saya, year, month, and dekat tepi-tepi ni, ya. Dan lepas tu sales, ya, iaitu revenue, order, dan juga leads, ya, dekat atas. Dan kita akan start easy. Sebab tu saya tadi suruh you sediakan calculator. So sediakan kalkulator atas tangan. Okay. Alright. So revenue, isikan revenue dahulu. Ya. So kalau revenue dekat sini, ya, keluarkan kalkulator anda. Jangan switch kepada phone, ya. Cepat-cepat cari kalkulator anda. Kalau you switch kalkulator dalam phone, you akan terlepas live ini, apa yang saya mention. So cari kalkulator anda sekarang. Okay. Kerana kita akan tekan-tekan banyak benda ini. Ya, alright. Okay, kalau you tak dapat ikut
Mungkin saya ajar terlalu cepat, anda tonton video ini berulang kali, 2-3 kali at least, baru you dapat absorb segala yang saya ajar anda. Dan juga ini adalah semua yang saya guna dalam company kita sendiri, Niaga One. Macam mana kita nak develop our macam mana daripada tahun-tahun yang lepas ni saya develop Niaga One, saya gunalah cara yang apa yang saya ajar anda. Alright, sekarang okay, so pay attention. Okay, so ambil kalkulator anda. Kalau you lihat screen, so revenue kita 3 juta, kita nak capai per month, kita kena capai 250k, betul? So kalau anda tak pasti, you guna 3 juta bahagi dengan 12, so memang 250,000. Okay, per week you bagi 7, so anda setiap minggu you kena capai 35714. Ya, lepas tu silap, per week kena bagi 4, so 250,000 bagi 4, so kita ada 62,500. Okay, then baru bagi 7. Okay, so setiap hari sales you kena 8,920 ringgit. Okay, ini per day. Dapat? Visual blur. Okay, sorry visual blur bagi screen yang besar. Okay, kalau ada apa-apa yang tak clear, you boleh komen supaya kita boleh fixkan untuk lebih jelas untuk anda. So, dah tengok kan? Okay, so you dah clear dah. Actually hari-hari you perlu capai sales 8,928 ringgit. Okay, kita round up saja. Round up, kita just say every day you kena buat 9,000 punya sales per day. Alright, every day you kena buat 9,000. Kalau kalau you tak jelas dekat ini, satu hari saja you rugi, you pergi bercuti ke apa, itulah 9,000 sales hit ke tak hit. Satu hari office tutup ke, lepas tu sales 9,000 tu hit ke tak hit. You kena sangat aware sales anda hari-hari. Sebab itu dalam onboarding class kita yang pertama, saya suruh anda key in sales anda dalam sistem Niaga hari-hari, supaya anda tak terlepas. Kalau anda key in sales anda atau anda tak key in pun, kalau anda key in seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, you nak fix balik apa yang you terlepas tu sangat lambat dah. Sebab tu kita buatkan sistem Niaga One ini supaya senang untuk you key in sales anda dengan menggunakan handphone. So macam mana key in sales tu, anda tengok balik kita punya onboarding class yang pertama. Okay, everything good? Okay, so anda boleh tak komen dekat bawah berapa sales anda perlu capai hari-hari? Just komen dekat bawah. Please komen. Sebab kalau you tak bagi apa-apa respons, hanya duduk dengar saja, take everything for granted, anda tak akan belajar apa-apa. Bagi I tak rugi apa-apa. Kalau you komen lagi banyak, makin I boleh relate buat kelas ni untuk anda. Okay, just comment sales anda kena capai berapa hari-hari untuk hit sales target yang anda nak. Kalau anda duduk dengar saja, sorry lah, kadang-kadang I kena tegur terus terang. Sebab I'm not taking your money then you bayar untuk our software for granted. I tahu you bayar untuk software kita. Sebab itu saya nak give the best to you. Saya buat onboarding class ni untuk ajar you macam mana you boleh work everything out, and together you boleh apply apa yang ilmu yang you belajar ni ke dalam sistem software. Barulah bisnes anda akan nampak peningkatan sales, peningkatan profit anda. Dan I tak untung apa-apa kalau sales anda meningkat. You tak akan bagi I commission ke apa kalau sales meningkat. Tapi I hanya minta you bagi komen kepada live ini, sales berapa sales anda yang anda nak capai hari-hari. Itu je. Boleh? Thank you Amin Roslan, 5K, Jun cantik.
900, Chun cantik. 9K, Chun 3 juta lah kan. Best. Ya. 9K dan my target 1 month 9,000. Ya. Kalau nak tanya soalan support kita ke apa, this is not the class untuk you tanya soalan support macam mana guna and all that. This is, kalau you nak tanya soalan, tanyalah soalan yang berkaitan dengan apa yang I tengah ajar sekarang. Boleh? Okay? But you still can tanya. Alright? Okay. Chun. Okay. Boleh saya teruskan? Okay lah, sorry lah, betul-betul I kena tegur sebab tak ada orang siapa nak bagi respon kepada saya. So I tak tahu apa yang I ajar ini berguna ke untuk anda ke atau tidak, atau anda memang minat nak belajar ke atau tidak. Okay, so thank you for comment. Okay, 1 juta 1 tahun untuk 3 outlet. Right. Thank you so much. Sebablah anda komen, anda nak buat 1 juta untuk 3 outlet, ya, saya akan develop strategies on the spot untuk anda. Okay, tapi anda bagi tahu saya anda bisnes apa juga nanti. Okay. Okay, Amiza kata kalau bisnes tadi kan macam mana nak buat per day. Okay, you just ambil you punya student, sama aja. Kalau tiap-tiap bulan student bayar 50,000 ke atau study kata 9,000 kan. So, you bahagilah 30 hari. So, 1 hari collection you. Sebab student dia tak bayar serentak pada 1 hari bulan. Kadang-kadang ada ibu bapa yang bayar hari ini, ada yang bayar besok, ada yang bayar besok lagi. Ya, tiap-tiap hari you key in sales itu kan, you akan tahu tiap-tiap hari berapa. Okay, dan ada caranya. Kalau you nak tahu selepas student bayar tu macam mana, kalau tengah-tengah bulan student tak bayar yuran kan, macam mana you nak buat ibu bapa dia bayar you lagi? Kalau nak tahu, komen lah dekat bawah. Nak tahu, then I akan share kan. Inilah power. Bila you give your comment, I will answer. Okay, daripada yang lain-lain, tak macam yang lain, I duduk dengar aja. Okay, so okay, boleh saya sambung? Okay, so kalau you nak buat 3 juta 1 tahun, berapa unit of sales, ya, yang anda perlu buat setiap tahun. Contohnya, ya, anda kalau satu average, kita panggil ni average order size. Average order size adalah secara purata berapa yang orang bayar anda setiap kali dia beli something daripada you. Ya, kita panggil secara purata. Ya, so untuk bisnes anda akan tahu orang akan spend berapa. Ya, anda kalau tak tahu exactly, you agak-agak sahaja. Kita buat agak-agak sahaja dulu. Then I akan tunjuk kepada anda mana anda boleh dapat your average order size ni dengan tepat sekali. Okay, so bolehkah kita ambil just 100 ringgit. Okay, so let's say lah, untuk dapatkan 3 juta sales setahun, kita bahagi dengan 100. Sebenarnya 1 tahun you kena jual 30,000 unit. Ya, 30,000 unit of sales lah. 30,000 unit atau order, bilangan order. Okay, kalau you bagi dengan per month, so kita buat bagi-bagi pula per month. Setiap bulan you kena jual 200. Okay, 2,500 order bagi dengan 4, ini 625. So ini you akan dapat 89. Ya, 89 order. Ini semua adalah bilangan order. Ini adalah semuanya adalah bilangan order. Okay, contohnya maksud order ini adalah, contohnya you buat car tinted. Hari-hari you kena 89 orang masuk lah, kereta masuk lah buat servis 100 ringgit. Kalau setiap kali dia buat tinted dia secara purata 500 ringgit ke 800 ringgit, maka bilangan order anda, bilangan kereta yang anda perlukan untuk masuk workshop anda setiap hari lagi rendah. Faham tak? Ini adalah you buatkan matematik ini.
Okay, atau you boleh kata customer, tapi customer tak tepat sebab kadang-kadang bilangan customer tu dia boleh datang balik berapa kali. Contohnya macam Amiza ya, you buat tadika kan, student akan bayar you tiap-tiap bulan ya, tiap-tiap bulan. So seorang student dia akan bayar 12 kali at least. So your order adalah ya, untuk per month adalah tiap-tiap bulan berapa student yang ada ya. So kalau tadi ada komen 3,000, kalau student anda charge 300 ke 200, okay, kita ambil case Amiza ni. Amiza, you per month you nak 9,000 dekat sini, sorry, per month you nak 9,000. So sebulan adalah, kalau 9,000 times setahun adalah 108k per week. Per week collection you ya, per week collection you kena collect 250 dan setiap hari pula you kena collect 321. Ini adalah collection ya, collection yang anda tu yang anda terima. Okay, so bilangan order yang you perlukan adalah contohnya seorang student you charge RM200, maka sini you akan perlukan 45 student lah. Betul tak? 45 student, dan per week akan ada orang yang bayar, akan ada orang yang tak bayar and all that. Okay, jelas? Okay, so sekarang ya, leads adalah bertujuan untuk anda nak naikkan sales anda, atau you boleh katakan untuk ya. Okay, kita ambil satu contoh lagi untuk Rise yang buat tinted. Untuk anda dapatkan contohnya 89 kereta yang masuk workshop hari-hari. Kadang-kadang anda kena, kalau anda buat marketing, kita cakap leads ini adalah untuk tujuan apa? Untuk tujuan marketing ya, atau anda buat iklan dekat Facebook untuk promote bisnes tadika anda. Orang yang call anda, orang yang PM anda sebelum dia datang nak daftarkan anak dia ke tadika anda, ini adalah leads. So untuk orang datang ke kedai anda, berapa leads yang anda perlu ada untuk bertanya. So anda kena buatlah activity marketing. Okay, so tadi mungkin Rise ke Amiza you bagi number you 9,000. 9,000 mungkin adalah amount yang you capai last year. Tapi tahun ini adakah you tak nak buat lagi, baik lagi? Contohnya daripada 45 student Amiza, you just naikkan kepada 90 student. Ini adalah macam mana you nak gandakan sales anda. Lepas tu you nak dapatkan lebih banyak student, you nak berapa orang bertanya kepada anda supaya anda boleh increase your sales nanti. So you nak buat Facebook marketing and all that ya, untuk naikkan sales anda. Mungkin you nak ya 300 orang tanya PM. Okay, supaya daripada 300 PM, 3 orang PM ni akan ada 100 orang yang daftarkan anak dia untuk tadika. Faham tak apa yang saya masukkan? Kalau faham, just komen faham. Kalau tak faham, kata tak faham. Okay, saya buat contoh lagi. Ini saya dah nak masuk topik strategi ni dah. Tapi okay, saya boleh buatkan lebih, saya terangkan lebih lagi. Sekejap Okay, biar develop ni dulu, delete dulu. Okay, saya nak explain lebih detail ni. Contohnya, kita ada apa lagi bisnes? Kita ada niaga nasi ayam. Hari-hari, you boleh jual berapa pinggan? Contohnya, let's say lah, you jual 100 pinggan plate setiap hari. Adakah anda nak naikkan 100 plate sehari ke 200 plate sehari? Supaya you boleh naikkan sales anda. Okay?
Ini adalah 2019. Ini 2020. Anda nak naikkan 100 ke 200 plate sehari. Okay, so untuk you naikkan 100 ke 200 sehari ini, ya, beza berapa? Beza adalah 100 lah, peningkatan 100, kan? So you kena buat marketing. You kena buat marketing. Contohnya you buat Facebook ads untuk orang komen dan like page anda ke, untuk promote Instagram ke, atau untuk bagi voucher ke, supaya you dapat orang bertanya atau PM, ya, dia nak datang ke gerai nasi ayam anda. So untuk dapatkan 200 plate ini, berapa yang you rasa orang kena tanya? Mungkin orang tanya tu, dia tanya je, tapi dia tak semestinya datang, betul? So you nak ini, contohnya satu hari you nak 1000 orang PM anda. Okay, barulah you boleh dapat 200 plate sehari ini. I kata PM, semua orang faham lah. Sebab dekat Facebook semua orang suka main PM. Faham tak faham pun PM. Ya, beli tak beli dia pun PM. Tapi janji ada orang PM, itu adalah tunjukkan orang minat. Ya, so maksud dia, you nak naikkan sales anda, you kena memperbanyakkan bilangan orang yang PM anda. Lebih faham sekarang? I bagi lagi satu contoh. Ya, kita kata tadika. Sekarang you ada 45 orang student. You nak naikkan ke 90 student, you kena buat iklan. Contohnya FB ads. Let's say lah, you spend RM100 sehari punya Facebook ads. You nakkan berapa orang PM anda? Mungkin setiap hari anda nak 50 orang PM untuk tanya. Ya, daripada 50 orang suka hati dia PM saja, tapi you berjaya dapat 5 orang baru jadi customer. Faham tak? So 5 orang jadi customer ni, dia akan contribute kepada peningkatan student ni. Sekarang dah faham kan? Itulah sebabnya bila you buat ni, ya, you tahu revenue yang you nak achieve, berapa bilangan order yang anda nak, dan berapa leads yang anda kena usahakan untuk achieve this sales target. Okay, nak rehat kejap tak? Tak payahlah. Okay, fahamkan teori ni. Betul, siapa yang faham cakap faham. Atau kalau ada bisnes lain-lain, faham? Ya, just bagi I bisnes lain-lain. I tengok ada siapa yang I terlepas. Okay, buat cleaning carpet services. Cleaning carpet actually is one of the best business yang I sangat-sangat suka. Sebab cleaning carpet ni, sebelum hari raya, masa puasa, ramai akan request untuk cleaning carpet. Tapi adakah you simpan customer database dia? Dan adakah you follow up dia untuk cleaning carpet lagi tahun ini? You sudah dapat mereka request, ya, untuk you cleaning carpet customer anda tahun lepas. Tapi tahun ini you nak masuk puasa dah, kan? Bulan April macam tu kan? Adakah you ready untuk call siapa customer anda tahun lepas untuk buat cleaning? Sebab itu, ya, sekarang kita akan buat strategi. Strategi ini, I takut anda lagi tak faham, ya? Tapi dah jelas kan? Okay, sebelum I go through bab strategi ini, I nak you tengok dekat mana, nampak screen besar tak? Ya, I nak you orang tengok. Lepas you gunakan niagawan, apakah niagawan yang boleh bantu you buat apa yang saya ajar tadi? You see, sebelum ni, I ajar you dalam kelas yang pertama, I suruh you key in semua dalam sales invoice kan? Betul tak? Semua sales ini, I galakkan you key in dalam sales invoice. Apa-apa yang orang yang beli.
Okay. Lepas anda key in sales invoice, ya, anda pergi ke sini, account and report. Okay. Lepas tu you scroll ke bawah, ada satu hidden punya, bukan hidden lah, I letak last sekali supaya orang yang tak dengar kelas ini dia tak dapat jumpa benda ni, sehinggalah dia tengok kelas ni. Okay, gurau je, gurau. Okay, so you pergi ke yang hujung ni, sales report. Klik pada sales report. First, you akan nampak sales you hari-hari berapa. Contohnya biar kita select bulan November tahun lepas. You see, ini adalah your daily sales. Daily sales, ya. Yeah? Daily sales berapa? So macam mana you nak tahu tadi magic number satu hari you hit berapa secara purata? So you agak-agak dekat sini lah daripada prestasi ini, ya. You just ambil yang tengah-tengah. So dia lebih kurang dalam 3,500 hari-hari. Then you know hari, ya, you actually dalam bulan ni you capai berapa. Okay. Kalau nak lihat minggu lah. Macam tak ada orang nak tahu je. Kan? So minggu-minggu ni you just klik minggu ni berapa, minggu lepas, ini adalah 52 minggu, 52 weeks of the entire year of 2019. So you agak-agak minggu ini dalam secara purata capai dalam 10,000 lah, boleh kata 12,000 macam tu. So bila you key in sales you dalam Niaga One, you terus dapat report macam ni. You tak payah kira secara manual, pakai tangan, pakai kalkulator, nak kira macam mana, bagi buat matematik pula. Dia sistem yang kirikan untuk anda. Ya, so setiap bulan dengan sangat jelas you boleh lihat naik turun. Okay. Yalah, Nok Zaihan. Ya, untuk anda yang, yalah, kenapa diam je? Ada seorang yang nak. Untuk anda yang belum lagi ada sistem akaun Niaga One, sebab akan ada yang terus, ya, you orang sign up onboarding class ini sahaja. Yang you sign up dengan you run about 97 ringgit, ya, 97 ringgit you hadir sahaja, tapi you belum ada sistem lagi. Anda sebenarnya, anda boleh talk to our sales team, ya, lepas kelas ini. Terus you talk to our sales team, you cakap dengan dia orang. Dengar baik-baik, ya. Lepas kelas ini saja, ya. Kalau nak lambat-lambat bulan depan memang tak ada dah. You boleh terus request kepada team and sales team kami, kata you nak tambah 300 lagi. Maksud dia, anda bayar 97 ini, ya, you akan dapat upgrade, bayar tambahan. Faham tak? Rebate. Untuk daftar ni, dengan waiving of apa yang you dah bayar untuk kelas ni, 97 ringgit. You just tambah 300 ringgit saja, ya, untuk dah dapatkan this software. Sebab software ni adalah 397, ya, untuk 1 tahun. You just top up lah 300 untuk dapatkan software ni. Dan you boleh terus apply terus. Okay, this, ya, I think more than 10% discount, ya. So, okay. So ini adalah yang terus report yang you boleh dapat. Supaya apa yang I ajar tunjuk you tadi itu, you terus nampak ia ni diguna dalam sistem yang korang tu macam mana. Dan you daripada sales invoice yang you key in, ya, since I ajar last week tu, macam mana ia ni rupanya. Okay, dan yang best, siapa nak tahu yang best adalah apa? Bagi banyak love dan banyak komen. Dan komen nak tahu. Berai cerita. Tadi benda berkaitan dengan benda yang saya suruh you agak-agak je tadi. Okay, saya nak tunjuk ni magic number. Magic number inilah adalah di mana anda dapat lihat bulan November ni sebenarnya berapa customer yang beli daripada anda. Dan bulan ini adalah contoh data lah yang saya buat untuk demo untuk kelas ni, ya. 6 orang ni dia berulang kali beli daripada anda. Berapa kali? 35 times. Average order size, ini adalah benda yang saya suruh agak-agak tadi, yang you tak pasti. Setiap kali
ya, Rais, orang masuk workshop anda untuk buat tinted ke, untuk buat accessories, pasang absorber ke, pasang apa benda lah. I tak main kereta, I tak pandai. Ya. Average secara purata orang spend berapa dekat kedai anda setiap untuk bulan November ni, you tahu. So dekat sini, berdasarkan sales invoice yang you key in tu, sistem akan kira secara purata untuk you lihat. Sebenarnya orang spend RM557.90 berbanding dengan Oktober. Oktober orang spend berapa? 581 secara purata. Ini saya panggil average order size. Berbanding dengan September. So sebab tu anda kena rajin key sales anda setiap kali orang beli hari-hari. Nah, anda tak akan menyesal anda buat apa yang saya suruh you buat. You tak ada masa, it's okay. Suruh staff anda, train staff anda, bagi arahan compulsory. Setiap sales anda kena key dalam sales invoice supaya bos nanti akan naikkan gaji anda. Dia cakap macam tu. Ya, sebab kenapa you nak janji nak naikkan gaji dia? Sebab daripada report ni you tahu, oh, secara purata orang hanya order RM571 daripada saya. So bulan ini apa yang I perlu buat untuk bagi orang beli 800 atau 700? Apakah usaha yang anda boleh buat dengan sini web? Apakah usaha yang anda boleh buat untuk bagi orang bayar lebih? Untuk macam nasi ayam cincang tadi, ya, you buatlah. Kalau you setiap pinggan you jual RM8 ke, you nak orang spend RM15 macam mana? You buatlah set A, set B, set C. Macamlah char kway teow, macam King char kway teow. Ini among Titan tau Azizat. Kalau gerai char kway teow dekat luar, you rasa orang charge berapa? RM5 je. Tapi King char kway teow dia sendiri yang share secara terbuka. Ya, dia nak orang bayar RM15. So dia buatlah set menu char kway teow, kambing bakar, char kway teow yang dia punya killer menu, dia asyik cakap killer saja adalah kambing lah. Char kway teow tambah kambing. I tak tahu macam rasanya. Ya, bagi orang mereka suka, sebab itu orang akan spend lebih. Dan tambah pula dengan air, ya. Dan bidang makanan ini, nak tahu tak something tips yang I baru belajar hari itu semalam. Bidang restoran ini, okay, berapa ramai yang dengar ni, you berniaga makanan, restoran. Ya, just komen dekat bawah. I bagi satu idea lah. Ini adalah orang yang bijak, bukan licik ya, bijak dia buat bisnes. Dia datang kedai anda buat char kway teow, spend RM5, you nak jual air kepada dia, bukan jual satu gelas, you nak dia minum 2-3 gelas, you buatlah, you punya char kway teow pedas sikit, masin sikit, tapi lagi sedap, supaya dia dahaga. Dia order air bukan order 1-2, dia order 2-3-4 gelas. Then you untung daripada duit situ. Di situlah you punya order size meningkat, profit margin you pun meningkat. Sebab kalau RM5 dia spend dengan char kway teow anda, margin dia sebab you letak udang lah, kerang apa semua, tak untung sangat. Tapi margin air itu sangat tinggi. Tapi dia spend total RM5 juga untuk air. Total combine, you rasa you lebih untung tak? You lebih untung. Sebab you tahu macam mana taktik dia untuk naikkan orang spend lebih. Sebab belajar sesuatu bagi mana love dan mana like, kan? So kalau you tak keep track benda macam ni, you mana tahu orang betul-betul spend berapa, kan? Okay. So berapa ramai belajar sesuatu dan nak lagi. Kelas ni baru macam macam belum start lagi. Actually sudah start dah, cuma belum masuk topik yang kunci. Ini baru macam geli-geli. Ini I baru cerita tentang magic number je. Number 2, number 3 lagi, dan number 4 lagi power sebenarnya. Kalau you nak tahu lah. So boleh tak you dapat idea macam mana account ni bantu kita naikkan sales. Ya. So mari kita lihat screen ni. Apa yang kita dah belajar tadi, ya.
Okay, kita dah set 2020 punya target. You tahu sekarang tahun ni you nak naik sales you berapa? Nampak tak saya? You dah tahu ya, you nak naik sales you berapa? Dan untuk naikkan sales you daripada 1 juta ke 3 juta ke 10,000 ke 300,000 ke suka hati anda. Apakah magic number yang you kena tahu untuk naikkan? So magic number adalah seumpama berapa sales yang you perlu dapat tiap-tiap hari, ya, your average order size, supaya sekarang kita boleh start rancang strategi. Apa yang you perlu buatkan untuk naikkan your average order size? Kalau you duduk tak tahu benda ini, you akan duduk bermimpi saja untuk naikkan sales. Sebab tu at the end, daripada tahun ke tahun, sales orang tak pernah meningkat kerana dia tak tahu magic number ni. Dia tak tahu average order size ni, dia tak tahu berapa bilangan customer yang dia ada. Lepas tu dia tak tahu pula macam mana develop strategies. Okay, so apa yang saya akan cover seterusnya. Kelas ini macam agak panjang sikit. I think tak boleh kalah lah kelas minggu lepas. Ya, tapi kalau you orang nak saya sambung lagi, saya sambung lah. I give all out to you, tapi janji you jangan tinggalkan kelas ni dengan halfway. Business you akan jadi halfway juga. Dan yang penting bagi I respon dan komen. Okay, so I nak ajar you develop strategy, tapi I perlukan satu case business. Ya, boleh tak komen you business apa? Satu, produk you apa? Ya, sales you tahun lepas berapa dan you nak naikkan ke berapa? Okay, komen macam tu dahulu supaya saya boleh terus guna secara real untuk tujuan anda. Macam mana otak orang yang dia dapat buat sales dia naik 10x, 10 kali ganda, itu kita panggil 10x. 10x adalah orang yang sales dia boleh naikkan 10 kali ganda. Ya, okay. Still Amiza, dia nak buat case study ka. Okay lah, since dia orang yang pertama yang komen, I buat case study ka online. Ya, no fikir you kata online buat apa, jual apa, kan? So you kena be more specific. So okay, since the first come first serve, so Tadi tak susah lah naikkan sales, sebab you tak tahu naikkan sales kerana you tak tahu macam mana. Okay, so I nak tanya, tadika you jual yuran, orang bayar yuran saja kan? Okay, sales tahun lepas, okay, 675 jual bam. Okay, yang lain-lain kan, you boleh ikut apa yang I buat, apply je. So, Amiza, I nak tahu sales you berapa tahun lepas. Just comment. So I kata Tadika 2019. Kita buat case Tadika. Okay, Tadika. Okay, tunjuk screen full please. Dah. Okay, so dekat sini yalah bayar yuran, tapi berapa kan? I nak tahu sales tahun lepas berapa. So Tadika ini 2019. Okay, berapa? So sekarang 2020, you nak hit berapa? Okay, jangan lambat je. If mana kena fikir lama ke nak bagi tahu, atau memang live ini dia delay? Delay ya? Okay, berapa saat? Actually 20 saat saja. Okay, 3,000. Okay, cantik. Okay, so macam ni, tengok screen lah. You jangan cakap 3,000, kita kena set mindset kita dalam 1 tahun. So 3,000, kita kata assume 2019 kita 36k. Yang ni kita nak buat 108k. Okay, boleh tak kita terus set 10,000 sebulan? Lepas tu you get lah 120. Okay, 120 setahun. Ya, okay. So macam
macam okay lah, I guna macam ni. Okay, kalau tak betul, you just ubah saja apa yang sesuai. Okay, untuk bisnes lain-lain, you pun buat ikut saya. Daripada 36k ni ke 120k. So saya nak you pay betul-betul attention. Ini adalah kunci dia. Okay, you kena tengok 2019 ni 36k ni dia datang daripada mana. Yalah, of course customer yang bayar. You don't say it's datang dari customer. Maksud saya, apakah sumber yang contribute kepada 36k ni? So kalau kata tadi, ya, adalah daripada yuran. Okay, so ada satu cara yang utama adalah kalau you nak naikkan sales ini 2020 ini, okay, yuran. Okay, selain yuran, okay, you ada yuran ni siapa yang bayar? Dia datang daripada, okay, you lukis macam ni, pakai arrow lah, okay. So yuran dia datang daripada existing student, dan you pun kena cari new student. Okay, so you kena maintain existing punya student. Kalau ada yang tak renew tu, dia tak sambung lagi sebab dia dah masuk sekolah rendah ke, so you kena carilah new. So you kena, satu strategi yang utama adalah, ini adalah strategi satu, you kena maintain existing student. Number dua, you kena cari new student. Okay, contohnya daripada tahun lepas, you ada contohnya 10 student. Sekarang, you kena fikir 10 student ini, let's say dia nak remain, you kena cari berapa lagi student. Contoh, ya, nanti kiraan dia you sendiri kira betul-betul. Contohnya new student, you kena cari lagi 40 student tambahan. Alright, total you akan ada 50 student yang boleh berikan anda, contohnya 300 sebulan kali 12. Sini actually you sudah dapat 180,000 setahun dah. Kalau you boleh tambah 40 student lagi. Senang tak you nak tambah 40 student lagi? Actually tak susah. Ya, tak susah. Kalau you nak saya tunjuk kepada anda macam mana. Okay. Semua masih lagi dengar? Boleh ikut? I nak you fikirkan mindset anda. Anda di mana? Mindset anda adalah daripada ini ke sini. First, anda kena maintain student yang customer yang sedia ada. Pastikan customer yang sedia ada, yang sudah sentiasa beli daripada anda, mereka tak meninggal. Sebab lebih senang you work on the existing customer than cari customer baru. Lepas tu, you maintain mereka. Ini kiraan lambat lah, Amiza, you. Bukan bisnes saya, kejap saja. I dapat kira dah. Kalau you tambah 40 student lagi, you akan dapat 180,000 setahun. Lambat lah, kira. Okay, lah. Mungkin I terlalu cepat. Ya, I slow sikit. So, new student ni you tambah 40. Total you akan ada 50 student kan. 50 student ni kali dengan sebulan dia bayar you 300 kali dengan 12 bulan. Adakah you kira? Betul tak? 50 student total kali 300 jadi 15,000. Ya, you kena tekan calculator. Dan kali dengan 12 bulan, you akan dapat 180k per year untuk 2020. Okay, line slow tapi otak kena laju, tangan kena laju untuk tekan calculator. Kita untuk bisnes lain-lain sama je.
Untuk bisnes lain, carpet lah, carpet yang kedua yang komen. So bisnes carpet, ya, tahun lepas 2019 sales you berapa, tahun ini berapa. You kena fikir. Ini contoh lah, contoh I buat cepat sikit. Contohnya ini 300k, ini you nak naikkan ke 1 juta, okay? Daripada sumber 300k ni siapa? Okay, customer anda existing. Cari berapa orang customer anda yang telah clean carpet dengan anda tahun lepas. Contohnya tahun lepas ada total 200 orang. I think lebih kot, 1,000 orang customer tahun lepas. So tahun ini anda nak follow up balik your existing customer yang 1,000 orang ini untuk lagi clean carpet dengan anda, dan anda nak tambah lagi dengan new customer. Faham tak? Contohlah kita tambah 2,000 orang lagi. So total you akan ada 3,000 orang customer tahun ini, darab dengan 300 ringgit setiap kali dia clean dengan anda. Total tahun ini you terus akan ada 900k guna sales. Dekat-dekat dengan 1 juta dah. Faham? Ini baru strategi nombor 1. Strategi nombor 1, biar rumuskan ada apa? Maintain your existing customer. Maintain your existing customer ni, jangan bagi dia meninggal. Macam mana you nak maintain your existing customer? Pastikan anda key in setiap sales dalam sistem account niagawan dengan menggunakan sales invoice. Okay, saya tunjuk. Sales invoice, setiap satu sales yang you key in ini, kan, sistem akan automatic capture customer database. Dan you akan nampak dia spend berapa. Customer inilah yang you nak kan, you punya staff call dia orang. So you dah key in sales anda dalam sistem account yang kawan dah menggunakan sales invoice. Lepas tu sistem dah capture dah customer anda dalam customer database. Tapi you tak buat apa-apa. Sebelum bulan puasa, 3 bulan sebelum bulan puasa, means bulan ini anda kena sediakan staff anda, sales staff anda untuk call semua customer anda, untuk WhatsApp mereka at least. Carilah dalam semua senarai customer yang anda telah masukkan ke dalam sistem akaun kawan ni, WhatsApp mereka promosi clean carpet, remind dia orang hari-hari hantu customer anda, bagi mereka ingat brand anda. Dan bila dia orang nak masuk raya tu, mereka akan ingat anda. Kalau anda tak buat ini, bahaya ni apa? Apa jadi kompetitor anda appear sebelum anda? Customer anda akan lari kepada mereka. Faham tak ni? Macam mana kita nak pandai berniaga ni? So senang tak? Kalau you tahu cara dia, sistem ni, kalau yang macam first class tadi, I nak cakap tak boleh. Orang kata, ada satu komen, I tulis dalam buku pun sama je. Pandailah sangat. Tulis dalam buku sama, tapi buku itu hilang tu macam mana? Buku tu pas-pas kepada staff sini sana, okey ke tak? Tak okey sebab ia ni tak ada rekod dalam sistem. Betul tak? So first class mungkin orang rasa tak penting, tapi second class ni you dah nampak kepentingan dah. Macam mana kita nak growkan sales dengan menggunakan sistem. So setiap sales yang you key dalam niagawan ni, you akan tahu customer data ni. Lepas tu you call dia orang, so supaya you tak rugikan customer anda. Tak rugi dia customer lama anda. Okay, boleh saya sambung? Okay, ini contoh kedua. Tapi strategi satu je. Okay, so pada masa yang sama anda kena buat marketing activity untuk cari new customer. Nampak screen tak? Okay, satu strategi ini. Tapi lagi satu strategi kalau you nak tahu. Ini adalah you cari new customer. Nombor 2 adalah lagi satu strategi adalah you boleh
upgrade your product. I tak cakap buat new product, I cakap upgrade your product. Upgrade your product. Kerana ramai dia pergi buat produk baru. Dia buat produk baru dan dia akan hilang fokus dengan produk lama. Dia tak fokus dah produk lama. Dia contohnya dia buat carpet, tiba-tiba dia pergi buat cuci aircon pula. Dia akan fikir macam ni, customer ni dia selain clean carpet, dia mesti nak cuci aircon juga. Tapi bila you buat business, you expand new product untuk cuci aircon, you tak sedar you kena ada kepakaran bisnes yang baru dan you tak boleh compete dengan kompetitor yang buat aircon. Faham tak apa yang maksud ni? Okay. So, anda kena upgrade produk anda. Ya, lagi saya. Apa maksud upgrade produk anda? Maksud dia, carpet anda, anda buat cleaning. Lepas tu, buatlah macam yang terdekat punya dengan expertise yang you sudah ada. Contohnya selain you clean carpet, you clean juga sofa. Orang tak perasan ini, macam contohnya dia orang pakai leather sofa. Leather sofa tu dia menggunakan kepakaran yang sama. Staff yang sama, dia boleh clean carpet, dia juga boleh clean sofa. Clean on the spot lah, of course. So, macam tu. So, you boleh upgrade produk. Adakah yang tidur ni? Ya? Tim kita kata you orang dah tidur. Kalau tak tidur lagi, just cakap tak tertidur. Masih lagi tengok. Ya, dah bagi mana love. Kalau tak, I tertidur ni macam mana? I yang tertidur. Okay. Kalau you nak tahu lah, benda ni yang sangat powerful, you kena upgrade produk. Upgrade produk anda, sales you akan shoot up sangat-sangat laju. Ya, sales anda akan shoot up sangat-sangat laju kerana dan customer anda akan lagi suka dengan anda. Kerana business anda macam nampak lagi pakar dan dia sangat happy. Kalau you clean carpet, dia sudah happy dah, you upgrade lagi clean sofa kepada dia. Sales you, order size akan meningkat double. Dan di sini, you no longer buat 900,000. Contohnya upgrade, clean sofa. Ya, ini you charge 100. Clean sofa, charge 100. Okay, so 3,000 time 100, you tambah lagi 30k dekat sini, dan you dapat 1.2 juta tahun ni. Ini baru 2 strategi, kan? Macam tadi, Amiza, you buat yuran orang bayar sekali sebulan. Macam mana you nak bagi student bayar lagi, buatlah jual buku. Ya, buatlah program apa? Program weekend. Bawalah anak-anak pergilah taman tema ke, buatlah aktiviti kontes melukis ke. Tiap-tiap bulan akan ada satu aktiviti. Faham tak? Bulan ini buat kontes melukis. Bulan depan pula bawa dia orang pergi ke zoo. Dan bulan satu lagi jualah buku komik. Ini akan buatkan orang bayar lagi. Dia selain dia beli yuran. Tapi usaha you, adakah cikgu tadi kan sedia ada boleh jalankan? Boleh je. You tak perlu spend duit lebih untuk gaji orang lebih, untuk job, untuk naikkan sales anda sebenarnya. Faham tak apa yang I maksud ni? Sebab ramai dia nak naikkan sales dia belum naik, dia sudah spend increase cost dia dengan banyak, tapi sales tak naik. Apa yang I ajar you sekarang ni adalah tengok screen. Okay, so sales you. So you sudah ada staff. Staff apa? Staff equals to cost. So ini contohnya cost you, okay, dalam
cost you dalam 10,000 gaji, sales you 30,000, tapi you nak guna orang yang sama ni untuk naikkan sales anda ke 60,000. You nak gunakan orang sama ni, you kena cari produk. I kata ni tambah produk, upgrade your product untuk jadi ini. So you kena upgrade jenis produk yang orang ni boleh juga buat. You jangan pergi buat produk yang orang ni tak boleh buat. Kalau you pergi buat produk yang orang ini tak boleh buat, you akan naikkan pula. Tiba-tiba you akan perlu naikkan lagi gaji ni. I nak you orang faham macam mana kita buat costing. Contohnya you kena tambah lagi 5k gaji, total you sudah 15k. Cost you meningkat, tapi sales you meningkat, nanti tak banyak. Faham tak? So ini adalah cara dia, you upgrade produk. Okay? Apa lagi yang missing? Sebenarnya ada lagi yang lebih lanjut. I nak ajar anda macam mana you boleh fikir untuk develop strategies. Okay, I think I harap you faham ini sebab I memang nak ajar benda ni. Tengok screen betul-betul. You tengok okay, kita ambil contoh kapal ni. Kapal ni I suka fikir cara macam ni. I guna hijau. Okay. You see, you kena fikir dengan buat dua benda ni. Ini pecahkan lagi. So sekarang existing customer dan new customer. Kita fokus pada new customer. Macam mana you nak dapatkan 2,000 orang ni? Business couple lagi ada tak? Kalau business couple tak ada, I guna je contoh lain. Ramai lagi nak ni. Okay, couple since kita dah fokus ni. So let's say sekarang you pula kena pandai develop strategi macam ni. You see, new customer 2,000 orang. 2,000 orang. I nak you buat seperti mana yang buat. Kalau ada iPad lagi bagus, ikut I buat iPad. Sebab best untuk lukis-lukis, you boleh padam balik. Tengok, boleh padam balik. Okay. So sekarang otak you kena fikir, untuk new customer ni 2,000 orang, macam mana I nak buat ni? You kena start pecahkan otak you kepada dua idea. Idea nombor satu, anda boleh buat contohnya Facebook Ads. Okay. Nombor dua, mungkin you kena hire sales team, sales staff lah. Faham tak? So dalam Facebook Ads ini, you nak buat apa? You nak buat content, video, atau live, atau live lah. Lepas tu you kena belajar macam mana nak setting Facebook Ads. Pecahkan lagi. Okay. Dan untuk sales staff ini, dengar, sales staff ni apa yang you perlu buat untuk tambah sales staff yang boleh carikan 2,000 orang. You tak boleh guna staff yang sedia ada, sebab staff yang sedia ada, dia kadang-kadang dia kena maintain your existing staff tu. Sales staff, I tengah cakap sales staff ni, bukan cakap pasal orang yang cleaning carpet tu. Kalau memang dia tak cukup tangan dah, sebab you kena serve lagi ramai customer tu, no choice lah. Memang you kena tambah orang juga untuk deliver the service. But then sales staff ni sekarang you kena recruit, recruit orang baru. Okay. Nombor dua, mungkin you nak train. Okay. So recruit orang ni mungkin you nak cari dekat mana? You nak cari dekat mudah. You nak
Lepas tu atau you nak post job dekat Indeed. Contoh lah, you see, apa yang saya tengah tunjuk you ni adalah macam mana cara you berfikir dengan cara pecah-pecah ni. Baru you boleh solve masalah anda dengan what we call, dalam terma bila I belajar computer science dulu, kita panggil teknik ini sebagai divide and conquer. Kalau you fikir masalah ini dekat atas, nak cari 2,000 new customer ni, otak ada akan start, you akan jadi takut. Macam mana, nak 2,000 customer ni susah lah. Nak handle 1,000 orang ni pun susah nak tambah lagi 1,000, 2,000 orang. I tak tahu. Ya? Atau macam untuk business tadika tadi, I nak handle 45 student pun susah nak, 30 student pun susah nak. Tiba-tiba nak I handle 100 student pula. Tempat I tak cukup and all that. You akan start to negatif lah. Ya, tapi I'm teaching you this method. Macam mana you boleh get away from negative. Macam orang tak minat nak tahu je. Okay, contohnya tadika, you ada masalah nak tambahkan 30 orang ke 100 orang student, kan? So you akan ada masalah apa? You akan ada masalah nak cari tempat. Satu, you kena buat marketing dulu, betul tak? Nombor 2, you kena ada cari tempat, besarkan tempat. So besarkan tempat, sama ada you boleh sewa baru atau you buat extend tempat tu. Kalau you boleh lagi extend. Marketing pula, apa yang you perlu usahakan untuk marketing? Maybe you nak spend duit untuk campaign. You juga nak cari sales team. You see, nak cari sales team pula, you boleh buatlah job ads. Then you sales team you pun kena train dia orang. You tak train tu tak boleh. You think so easy ah? Setiap business nak naikkan sales, naikkan macam tu je. Ya, tunjuk saya. Panas ni. Siapa rasa panas sekarang? Nak naikkan sales tu, you think so easy man? Kan? I nak 3 juta, cakap 3 juta. I nak 10 juta, cakap suka hati je. It needs, ianya perlukan anda usaha. Anda perlu faham macam mana nak develop strategi. Dan setiap strategi yang you develop ni, ia akan pecah untuk solvekan masalah anda, challenge anda yang anda ada sekarang. Baru setiap yang you usahakan nanti, ia ni akan contribute kepada sales. Contohnya tadika you nak naikkan 100 orang, you rasa tak ada cabaran kan? Mesti ada. Satu dari segi tempat tak ada, tak cukup. Marketing tak pandai dan belajarlah bagi pandai. Masuklah kelas sifu-sifu yang buat ads tu ke, atau suruhlah kawan ajar ya, untuk masuk, untuk belajar buatkan campaign Facebook ads. Ya, sales team pula, anda kena gaji orang. Tak tahu macam mana gaji, pergi belajar, tanya orang atau carikan. Setiap ini you kena develop strategi, pecahkan dia, lepas tu you usahakan. Dan ia ni akan mendatangkan hasil yang bertumpu kepada atas untuk anda naikkan sales. Ya, setiap benda ada cabaran. Kalau you duduk saja, you tak nak buat apa-apa, maka you nak duduk senang-senang macam tahun lepas, memang sales you tak akan naik. Dan apa jadi pula? Kompetitor anda yang dia sanggup buat lebih daripada you, itulah yang dia akan overtake your business. Dan you jangan nanti nak meroyan, nak complain sales you tak ada, buat kesian, orang kesiankan you. Sebenarnya semua ini adalah atas usaha anda sendiri, anda nak ke atau tidak. Dan ramai dia sanggup spend duit pergi beli benda yang tak perlu daripada dia spend untuk buatkan strategi ini. You got what I mean? Ini yang saya nak tunjukkan kepada anda macam mana you dah pandai develop strategi. Ya, seperti mana yang saya tunjuk ini. Otak you kena pecah, berfikir macam mana nak solve situasi you.
Ini adalah cara otak saya work sekarang. Dalam our own business, I apply the same. Macam mana kita nak capai 10 juta tahun ini? Ya, bila mula-mula I cakap dengan staff team kami, mereka takut. Bila I set 10 juta itu, I pun jadi takut. Sebab tak tahu macam mana. Lepas tu, I guna teknik ini untuk pecah-pecahkan. Then I know, I show our team, explain to our team, mereka kata senang. So ini adalah something yang I ajar you. Okay, alright. So, boleh saya cover the last part. Ya, kalau boleh, kalau anda masih lagi hidup, tonton ini, ya, cuba komen di bawah dan bagi banyak love dan bagi banyak like. Dan yang penting, please share your learning point. Learning point apa yang you belajar dalam video ni, you dah tengok sampai habis lah, please share. I seriously jujur kata, kalau you nak dengar daripada I tak happy. I tak happy dengan komitmen you orang semua. Take it for granted. First onboarding class, I hanya nampak seorang saja share learning point. Lepas dia belajar. Lain-lain semua take it for granted. Maka, at the end, you susah you nak dapat results. Kalau you tak recap balik apa yang you belajar. Masuk sini, keluar sana. Okay, so dalam onboarding class ini, I harap you buat apa yang saya suruh, share your learning point. Apa yang you belajar dalam ini, ya, you share balik, tulis balik. Kalau you lagi best, kalau you boleh buat Facebook Live untuk ceritakan, supaya anda ceritakan tanpa tengok nota. Itulah apa yang akan masuk dalam you dan akan jadi pada bisnes you. Faham? Okay, so I nak go to the last part. Last part ini adalah super penting after all. Ya, dalam sejam 20 minit yang I cakap ni. Okay, alright, so you dah develop strategi ni, tahu macam mana naikkan sales, you dah tahu macam mana nak work on your magic numbers, you set your sales target daripada awal-awal. Sekarang, ya, kenapa I asyik pesan orang buat account, I nak tunjuk ini. Boleh nampak screen besar tak? Tunjuk screen besar? Dah. Okay, anda boleh buat ini dengan menggunakan Excel. Ya, atau yang ni I guna Google Drive, spreadsheet dalam Google Drive. Ya, you boleh buat ikut saya ni, senang saja. First, dari atas ni you buat 12 bulan. Ya, anda buat 12 bulan daripada January sampai December. Okay, senang. Okay, lepas tu, sorry, I tak akan bagi template untuk ni. Sebab I nak you buat sendiri. Baru ia akan masuk dalam otak you. Ya, I tak akan bagi template. Walaupun I boleh je bagi template, I nak you sendiri buat apa yang saya buat, suruh you, ajar you ni. Baru you akan mahir. So you buatkanlah setiap bulan dekat atas. Kalau nak kata tak pandai Excel ke spreadsheet ke, anda just pergi belajar dengan kawan-kawan lah. Okay, it's time for you to upgrade yourself untuk play better game this year. Baru sales you boleh naik. Okay, so you buat bulan-bulan ni, tepi-tepi ni, first one you letak strategies. You see, strategies ini akan membantu anda untuk capai revenue anda. Okay, dan semua yang di bawah ini, nanti kita akan tengok. Okay, strategies ini, contohnya January ini. Alright, January, February, apa semua. So, kita ambil contoh case. Yang ni yang tadi clean carpet, kan? Clean carpet. So, anda telah develop banyak strategies ni. Bulan 1, you nak buat apa? Contohnya, bulan 1, you nak call balik customer lama yang sedia ada. So you just put ini lah dekat sini, ya, just type, ya, call atau WhatsApp customer lama. Okay, right? Okay, ianya I'm not sure ianya boleh bagi formatting tak? Formatting cell. Okay, boleh. Nama, formatting cell, wrap text. Macam tu. Okay.
Aduh, kenapa dia pergi ke bawah sekali? Okay. So bulan 1, you kena buat apa? You kena call customer lama. Bulan 2 pula you letaklah you kena buat apa, ini kena buat apa, ini kena buat apa. Dekat-dekat dengan bulan puasa ni, okay, maybe you nak buat promosi. Don't just buat promosi bodoh je, you kena buat promosi combo. Okay, combo dengan apa? Tadi I kata kan, you buatlah upgrade your product, pergi cuci sofa. So bulan-bulan ini you kena, okay, contohnya, okay, cuci sofa. Alright. So you announce you ada cuci sofa ni. Okay, strategi. Semua strategi yang kita telah work on tadi, you letak dalam ini. Lepas tu, you tengoklah tiap-tiap bulan you nak buat apa. Dan you akan tahu, dekat sini raya kan. Lepas raya tak ada orang cuci barang dah. So you kena fikirlah, ini nak cuci apa kan. Ini you nak cuci, I tak tahulah. I don't know apa lagi bidang kapal ni boleh cuci kan lepas raya. Contohnya kita kata cuci langsir lah. Just apa-apa saja yang sesuai. Ya, yang penting dia ni kena relevan dengan apa yang you buat. Jangan lepas raya pergi pula jadi stokis, founder, produk kecantikan. Macam tu. Sebab you ingat customer tu lepas raya tu semua nak kuruskan badan, itu tak relevan sangat. Sebab you kena pergi guna duit anda untuk invest kepada untuk buat produk kelangsingan kan. So itu tak relevan. So you kena fill up strategi you daripada bulan ke bulan. It's okay untuk strategi yang sama untuk appear 2 kali kan. It's okay. Sebab kadang-kadang our strategi ni setiap bulan, satu bulan ianya tak cukup untuk you buat. Okay. So you identify strategi you daripada bulan ke bulan. Bolehkah follow ni? Okay, cuci cushion kereta cantik. So ini Mei ni cantik. Nak cuci cushion kereta. Cushion kita lah. Kan? Trade in couple, cantik. Tengok banyak lagi idea. So you plot ni, then you sangat jelas setiap bulan yang akan datang ni apa untuk diusahakan, ya. Dan yang lagi best, you sekarang you sudah tahu magic number kan? You plot lah magic number. Ini dia akan contribute kepada you berapa sales. Contohnya dia akan contribute kepada 30,000 punya sales, ya. Ini akan contribute kepada 50,000 punya sales. So you plot, you kena pandai kira magic number dah. Apply dalam revenue ni. Faham tak? Boleh ikut tak so far? Ya. Lepas tu cost of goods sold. You tahu cost anda berapa untuk deliver your service. So ini semua you boleh plot. Okay. Yang I nak, okay, tiga-tiga ni boleh ya. Ini actually adalah you dapat daripada PN, penyataan untung rugi anda. Okay. Yang bawah-bawah ni pun sama. Sales and marketing, penyataan untung rugi anda. Dalam yang onboarding class yang pertama, I dah tunjuk ini. Okay. I tahu start jadi heavy untuk anda. Tapi ini memang I nak tunjukkan. Okay. Nampak? Tengok dekat sini. Ya. Okay. Kalau you buat, you follow proses saya daripada onboarding class yang pertama. Ya. I suruh you buat key in sales anda, key in expenses anda. Lepas you key in semua ni, you akan dapat apa? You akan dapat your real time. I kata real time bukan setahun sekali ya. You akan dapat your real time punya penyataan untung rugi, P&L, untuk bulan itu. Ini yang kita nak buat. Okay, tunjuk screen. Okay, so ini adalah real time punya P&L yang you akan dapat serta-merta. Ya, so contohnya bulan 1, kita ambil bulan 1 last year lah. Anggap je tahun ini.
So you dapat sales berapa? You dapat 50,000 sales. Sini tak ada cost of goods sold sebab I tak key in untuk bulan ni sangat. Tapi you faham apa yang saya ceritakan, okay? So ini 50,000. Sales and marketing you spend untuk berapa? 5,000 for staff related expenses total 15. Okay, so mari kita just key in dekat sini. Yang tadi is Excel. So sini, contohnya sini, you dapat 50333. Okay, cost of goods sold itu semua you ikut key in, ikut you punya tu. Tadi ini staff related expenses is 5,004. Okay, lepas tu lagi apa? Admin and general 15,000 kan? Around 15,000. Ya. Okay. Faham? So kalau you ada key in your expenses ke your sales ke dengan tepat dalam sistem account yang orang, you akan dapat lihat P&L anda secara real time daripada bulan ke bulan. Di situlah anda akan lepas tu apply number-number yang keluar nanti ke dalam this Excel supaya anda boleh study balik. Kuncinya adalah study balik daripada bulan ke bulan. Adakah tulis adakah strategi yang anda buat itu ianya nampak impact kepada sales anda? Ya. Ulang. Okay, ulang. Okay. You plot sebab you nak tahu apa. Sebab you nak tahu adakah strategi yang you buat untuk bulan itu, adakah ia berikan impact untuk naikkan sales anda? Okay. Dia akan ada dua jawapan. Satu naik, satu tak naik. Tak naik itu turun lah. Ya. Okay. Sebab bila you buat strategi baru, ia ni akan melibatkan cost lebih kadang-kadang. So kenapa kita akan nakkan you tengok sini, tunjuk screen. Kita nak you pecahkan ikut sales and marketing, staff expenses, admin and general dan finance charges ni. Sebab mungkin sekarang kalau you lihat di atas, you nak call customer lama, you perlu hirekan sales staff baru untuk masuk. So ia ni akan increasekan staff expenses. Okay, dan mungkin you nakkan nanti buatkan Facebook ads. Ya, so ia akan melibatkan sales dan marketing untuk naik. Okay, dan mungkin nanti you nak buat promosi cuci kereta untuk import, beli balik cushion lama ke and all that. Ia ni akan melibatkan cost yang lain-lain, cost pengangkutan dan sebagainya. So you kena pecahkan ya kepada expenses you kepada bahagian-bahagian ni. Ya, barulah you dapat monitor sama ada daripada bulan ke bulan apa yang you spendkan, ke mana duit you pergi, apa yang you usahakan ni sebenarnya ia membantu tak untuk anda naikkan sales. Dan setiap bulan sebenarnya anda betul-betul keep track. Kalau you perasan apa yang saya baru cakap ni, ya, sangat heavy untuk anda yang baru saja nak belajar nak buat account. Tapi jangan risau, di sinilah anda start ubah segalanya. Yang anda mindset anda yang lama, yang anda berniaga, main hentam saja berniaga, betul tak? Setahun inilah anda start belajar benda ni. Anda perlu fahamkan, ya, apa yang kita berniaga, kita buat hari-hari ini sebenarnya ianya memberi impact yang sangat besar kepada apa yang you akan dapat akhir tahun nanti. Hari ini you bercuti, you asyik-asyik bercuti saja tanpa menghiraukan apa yang staff anda buat dekat office. Anda tak pantau, anda suka hati spend saja, ada duit saja beli tag heuer, beli HubSpot bukan HubSpot, Hublot, ya, keluar je kereta, ya. So, tapi you tak pantau sama ada apa akan jadi pada bulan-bulan yang akan datang. Macam mana strategi anda nak berubah, macam mana apakah staff yang anda perlu hire untuk prepare, untuk anda implement strategi itu
supaya sales anda boleh makin naik. Ini adalah high level. Kalau ikutkan, I would say is about a bit of MBA punya level. Kalau you betul-betul nak apply, tapi jangan takut. Ya, I buatkan ia sangat senang untuk faham untuk anda. Siap dengan this live yang anda boleh tonton balik berulang kali. Dan kalau you tak faham, sila tanya dalam komen di bawah live ini. Walaupun live ini telah ended, anda tanya dan I akan dapat notification siapa yang komen dan saya memang akan pergi untuk reply kan. Ya. So I nak you tanya, kalau business you macam mana you tak faham nak apply ni, I try my best untuk help anda. Dan juga I explain macam mana you boleh apply semua ni dalam sistem akaun niagawan. Tapi janji anda dah dapatkan sistem akaun niagawan, anda kena gunalah. Anda jangan tak hirau tak guna. Staff anda pun tak nak train dia orang, tak nak bagi dia orang buat. Suruhlah staff anda untuk key in sales and expenses. Lepas tu you dapat data tu dah masuk, dan senang you buat perancangan macam ni. Okay, inilah I tell you, ini kenapa I cakap high level. Sebab inilah adalah mereka yang di luar tak tahu. Hanya anda yang dengar dalam grup ini tahu saja. Imagine, ramai lagi yang berniaga benda yang sama, dia tak ada ilmu ni. You rasa dia akan berniaga ikut cara lama dia kan? Tapi anda sudah tahu benda baru, anda kena buat. Then you rasa you akan become better and better in your industry? Mesti kan? Kalau you buatlah kan? Okay, so I tahu anda sudah penat 1 jam lebih dah, 1 jam setengah I share benda yang agak heavy ni. You tengok balik video ni berulang kali. Yang penting buat exercise. Yang macam I ajar anda, macam you brainstorm dengan strategi kan, itu adalah kunci. Ya, untuk kunci untuk anda praktiskan macam mana you nak naikkan sales anda. Dan please share your learning point dalam komen, atau anda boleh post dalam group ini your learning point dan kita akan review dan kita akan approve. Kalau best you buat Facebook live. Okay, sebab minggu depan yang macam tadi I ada mention, one of the way you nak naikkan sales anda adalah gaji sales staff. Betul? Gaji sales staff supaya sales staff anda boleh bantu anda buat lagi banyak sales. Start bina sales team anda. Jangan anda yang pergi cuci carpet, anda pula yang ambil order daripada customer, anda yang pergi buat Facebook ads dan sebagainya. Jangan takut untuk gaji sales staff, kerana sales staff sebenarnya sales yang mereka jana nanti akan boleh berbayar balik gaji dia orang. So you takkan rugi kalau you tahu macam mana nak gaji sales staff dan anda ada mekanisme untuk pantau prestasi sales dia orang. Ini adalah topik yang akan cerita minggu depan, onboarding class ketiga. Saya akan share kepada anda macam mana anda boleh bina sales team anda, pantau sales team anda dengan menggunakan sistem akaun niagawan, supaya you boleh keep track prestasi sales person anda hari-hari. Satu hari je dia down, dia tak buat sales, dia emotional, mungkin gaduh dengan siapa ke, mungkin semalam dia tak cukup tidur ke, hari ini dia punya sales slow apa semua, you akan terus spot serta-merta, dan you tak akan bagi dia down terlalu lama. You akan dengan cepat naikkan sales dia balik. Dan daripada 10,000 dia boleh buat 20,000 sebulan, dia boleh buat 30,000 sebulan, sampailah dia boleh buatlah 50-60,000 sebulan seorang. Dan lepas tu you bolehlah train yang lain supaya mereka bolehlah berlumba-lumba. Semua ini actually best. Dalam sistem niagawan saya akan tunjukkan kepada anda. So hari ini, kelas hari ini adalah untuk anda fikir secara strategik dari sudut seorang founder, seorang boss. Kalau anda yang menonton ini adalah admin staff yang menonton, account staff yang menonton, saya rasa sangat sayang bos anda tak menonton. Suruh dia menonton. You buka, you play, suruh dia tengok, duduk sejam setengah, suruh dia tonton, dia akan lebih faham macam mana dia work with you. Okay, sampai sini saja. Kalau ada apa-apa salah kata, saya minta maaf. Memang saya harap the best daripada anda. Ada orang share apa learning point?
Apa orang share tadi? Apa? Sticky note. Oh, okay. Okay, tadi ya. Oh, okay. Nohaizan couple, ya. Sila share your learning point. Amiza juga. Tadika, yang Adnan, yang nasi ayam, dan Vanessa yang bisnes buat bam tu. Ya, maaf saya tak guna contoh you tadi, Vanessa, untuk buat bam. But then you have any question, you tanya dan saya akan jawab dalam live ini nanti. Ya, dan terima kasih kerana support. Untuk yang lain-lain, saya tak marahkan anda tadi. Ya, I just harap you boleh get as much as possible daripada sharing saya, ya, untuk kali ini. Saya jumpa anda semua lagi minggu depan. Sekian saja. Terima kasih.